Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Penang, yang mana Sabah menang 4-0 pada perlawanan ni. Gol yang dijaringkan oleh pemain Sabah, 4 gol tu semuanya boom 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 boom, berstik, bang 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 bang. Memang si Izahan tak boleh nak buat apa lah semalam. And Stuart Wilkin, Telmo, Sadil, yang paling best Dominic Tan score. And Sabah ada beberapa peluang dalam kotak penalti yang sepatutnya mereka boleh sudahkan. Contohnya macam Jafri Video Stew, Joao Pedro yang kena tiang. Tapi mungkin Sabah kata gol dalam kotak penalti tak best lah kot, and jadi mereka skor semua luar kotak penalti, yang menjadikan Sabah menang 4-0. Ini adalah satu performance yang sangat bagus ditunjukkan oleh pasukan Sabah sebenarnya dalam 2 game terakhir, lawan dengan Perak, lawan dengan Penang. Kedua-dua game ni Sabah berjaya untuk skor 8 gol total. Jadi di bawah Datuk Ong Kim Swee sekarang, Sabah telah berubah sedikit corak permainan. Kalau kita tahu Sabah dulu bawah Datuk Ong Kim Swee akan lebih kepada prefer dengan penggunaan wingback dan juga penggunaan back 5. Tetapi dalam perlawanan menentang Penang semalam, kita boleh nampak yang back 5 ataupun penggunaan back 3 di belakang tidaklah diguna pakai oleh Datuk Ong Kim Swee, melainkan di atas kertas sahaja. Tetapi di dalam perlawanan ataupun di atas padang, kedudukan pasukan Sabah adalah berlainan. Mereka hanya menggunakan back 2, iaitu gandingan Dominic Tan dan juga Gabriel Perez. Tetapi apa yang menjadi tonggak ataupun yang menjadi kelebihan untuk pasukan Sabah, selain mereka mempunyai sharpshooter ataupun mempunyai pemain yang mampu menjaringkan gol dari luar kotak penalti dengan sangat bagus seperti Sadil, Dominic Tan, Stuart Wilkin dan sebagainya, mereka juga telah memperbaharui ataupun telah improvise ataupun telah memperbaiki mereka punya corak permainan untuk lebih efisien, terutamanya dalam pergerakan menghantar bola dan juga ketika memegang bola dan juga tanpa bola. Bermaksud di sini kita boleh nampak yang Sabah punya permainan banyak melakukan pergerakan tanpa bola, dan pemain-pemain Sabah banyak bergerak untuk memberi ruang dan juga option kepada pemain-pemain yang pegang bola untuk melakukan hantaran ke hadapan. Bahkan rotation position ataupun rotation player di dalam padang pun banyak berlaku lah. Jadi secara kasarnya, apa yang dilakukan oleh pasukan Sabah ketika mereka memegang bola adalah lebih kepada penggunaan formation 4-4-2, iaitu mereka akan overload di bahagian tengah dan mereka akan push untuk mereka punya fullback, terutamanya Daniel Ting di bahagian kiri untuk advance ke hadapan, dan di bahagian kanan adalah Ko Kwang Min untuk naik lebih tinggi, dan S. Kumaran akan bertindak sebagai dua striker bersama dengan Joao Pedro. Manakala ketika bertahan, pasukan Sabah akan lebih banyak bertahan dalam formation 4-5-1, yang mana S. Kumaran akan covering tempat di bahagian kiri untuk melakukan track back dan juga membantu Daniel Ting dalam fasa bertahan. Jadi disebabkan itu juga kita boleh nampak yang pasukan Penang cuba untuk menggerakkan bola di bahagian kanan dengan penggunaan Al-Hafiz tidak boleh berlaku dengan sangat baik. Sebab apa? Sebab S. Kumaran banyak membantu Daniel Ting dalam situasi untuk bertahan. Jadi apakah perkara yang kita boleh suka ataupun yang boleh saya bincangkan untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni? Yang pertama adalah daripada segi struktur, yang mana kita boleh nampak pasukan Sabah akan bermula dengan build-up dari bahagian bawah, iaitu penggunaan Dominic Tan dan juga Gabriel Perez. Tetapi penggunaan dua pemain di bahagian belakang ni agak terlalu riski sewaktu untuk melakukan first phase ataupun dalam fasa build-up yang pertama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Datuk Ong Kim Swee adalah dia memastikan yang bahagian tengah akan sentiasa memberi support kepada kedua-dua player, iaitu centre back ni, untuk memastikan yang Sabah boleh progress bola lebih tinggi daripada kawasan mereka sendiri. Tetapi yang menarik tentang progress ataupun dalam fasa build-up pasukan Sabah ni, mereka tidak meletakkan fix player ataupun pemain
tetap untuk membantu Dominic Tan ataupun Gabriel Perez. Sebaliknya mereka meletakkan pemain-pemain yang boleh dikatakan sering bertukar. Ada kalanya mereka letak Stuart Wilkin untuk drop lebih deeper dalam fasa build-up. Ada masanya mereka letak Cifuentes untuk drop lebih deeper, membantu dua centre back ni untuk progress bola masuk ke kawasan middle third. Ada masa mereka letak Telmo Castanera untuk drop lebih deeper untuk membantu kedua-dua centre back ni. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah daripada segi struktur dua centre back pasukan Sabah ni, mereka akan sentiasa dibantu oleh 3 midfield pasukan Sabah, iaitu Telmo, Stuart Wilkin dan juga Cifuentes, yang banyak melakukan pergerakan bebas di kawasan tengah dan saling melengkapi antara satu sama lain. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kalau kita lihat untuk game ni, Sabah seakan-akan bermain dalam sistem double pivot, bermaksud mereka meletakkan 2 midfield, iaitu Cifuentes ataupun Stuart Wilkin bergandingan, ataupun Stuart Wilkin atau Telmo Castanera bergandingan sebagai dua centre back. Tetapi tidak, sebenarnya mereka berada dalam satu kedudukan ataupun struktur 3 midfield dalam bentuk triangle. Apa yang dimaksudkan dengan perkara sedemikian adalah apabila seorang pemain, contoh saya ambil, kalau Stuart Wilkin dah drop lebih deeper untuk bantu centre back dalam fasa build up, maka mereka akan membebaskan Cifuentes ataupun Telmo Castanera untuk naik lebih tinggi untuk covering di kawasan middle third, dan seorang akan bertindak as a number 10. Jadi mereka akan sentiasa bertukar-tukar role. Jadi ada masanya kalau Telmo yang duduk lebih di bawah dalam fasa build up, maka Stuart Wilkin akan naik duduk depan dia, dan kemungkinan Cifuentes akan naik duduk ke atas ataupun as a number 10 lah. Jadi perkara sedemikian yang membolehkan struktur pasukan Sabah untuk dominate di bahagian tengah dan membolehkan Sabah untuk ada option yang banyak bagi menggerakkan bola di kawasan middle third. Itu yang pertama yang boleh saya highlightkan. Yang kedua, kalau kita tengok pada perlawanan ni, apa yang memberikan impak positif lagi kepada pasukan Sabah adalah bagaimana mereka punya winger bertindak dengan sangat baik. Sebenarnya Sabah tak ada left wing, tetapi siapa yang cover left wing pasukan Sabah adalah S. Kumarin. Tetapi S. Kumarin hanya akan covering on out wide area ataupun wide area hanya ketika bertahan. Tetapi apabila dalam fasa menyerang, S. Kumarin akan more drift in ataupun lebih kepada inverted kepada second striker lah untuk membantu Yao Pedro. Dan di bahagian kanan kita boleh nampak boleh nampak perbezaan di bahagian kanan, yang mana Sadir Ramdhani dia banyak mendapat support daripada daripada Ko untuk melakukan overlap dan sebagainya, dan perkara ni membolehkan untuk Sadil bergerak lebih ke dalam ataupun cut inside, ataupun dia akan lebih more playing direct untuk beat 2-3 player pasukan Penang dan melakukan percubaan daripada kawasan tengah. So Sadir Ramdhani kalau kita tengok, dia bukan hanya stagnant ataupun static di bahagian kanan, sebaliknya dia juga banyak bergerak untuk masuk ke tengah, berada di kiri dan sebagainya, untuk memastikan yang pemain Sabah sentiasa bergerak. Disebabkan itulah saya kata Sabah mereka punya struktur yang membolehkan mereka punya advance, terutamanya di kawasan tengah dan attacking, adalah kerana mereka punya pemain dah bergerak tanpa bola. Pergerakan tanpa bola pemain mereka sentiasa ada. So benda tu yang membantu kepada rotation position, yang membolehkan pasukan Sabah membuka ruang yang lebih banyak dan membuatkan pasukan Penang tak boleh nak organize ataupun tersusun untuk bertahan dengan baik. Sebab mereka tak boleh nak man to man marking. Bila mereka man to man marking, bukan tak boleh, maksud saya mereka sukar untuk man to man marking. Sebab bila mereka nak man to man marking, pemain-pemain Sabah yang bergerak membolehkan ruang tercipta dan bolehkan pasukan Sabah untuk attack dekat kawasan tersebut lah, ataupun melakukan ball progression. Jadi benda tu memang sangat-sangat menarik. Dan pemain seperti S. Kumarin sebenarnya bagi saya menarik sebab dia semalam boleh untuk bermain dengan attacking wise yang bagus, bertahan dengan bagus, dia banyaklah tolong donating dan sebagainya. Jadi secara kesimpulannya, pasukan Sabah semalam memang marvelous lah. Bagi saya marvelous. Mereka punya gameplay bagus dan pergerakan tanpa bola bagus. Yang paling penting, semua gol yang mereka score memang super bagus gila kan, dan defend pun bagus kan. Jadi benda tu memang menjadi untuk pasukan Sabah. Dan second half pun kita boleh nampak pasukan Sabah cuba untuk bermain lebih direct dengan long ball. Long ball ni bukan saja-saja sebab mereka dah nampak yang defend Penang duk atas
tak organize. Ada ruang yang banyak untuk mereka beat dengan hantaran-hantaran jauh untuk cari winger seperti Sadir dan sebagainya. Berjaya untuk beat orang kata apa, line yang tinggi oleh pasukan Penang, dan defend yang tak terorganize ataupun tak tersusun oleh Penang untuk mereka serang. Tapi sayanglah di second half, gol daripada Dominic Tan tu saja ada hasil, tetapi percubaan yang ada lagi untuk pasukan Sabah gagal disudahkan dengan baik. Jadi overall Sabah semalam gol semua marvelous, boom 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 boom, gameplay lawa, defend bagus, and Dominic Tan goal score, apa lagi yang nak kan, teruskanlah menyokong pasukan Sabah. Untuk pasukan Penang, benda yang paling ketara dalam pasukan Penang pada perlawanan ni adalah mereka punya defend memang tak organize langsung. Tanpa Rafael Victor, mereka bawa turun Richmond Angkara dengan Akil di bahagian pertahanan. Tapi the loophole is mereka punya communication di bahagian back four tidak berjalan dengan baik kan. Banyak ruang yang mereka beri kepada Sabah untuk score goal, banyak ruang bagi Sabah exploit. Memang defensive wise memang teruk kan Penang. Itu yang boleh saya kata yang pertama. Yang kedua, midfield pasukan Penang pun tak berapa nak hidup. Ada Syamil Kutiaba yang banyak untuk progress the ball, tetapi dia more tu lebih kepada nak buka kepada Al-Hafiz. Tak menjadi. Midfield tak bergerak. Dan striker Rodrigo, kalau player tempatan tu dah kena bawa keluar dah. And memang takkan jadi first 11, tapi disebabkan dia import, dia stay. Saya pun tak faham kenapa. Cuma ada satu perkara positif yang saya boleh komen, iaitu tentang Dilan dan juga Adi Raub. Kedua-dua player ni di bahagian kiri is very effective kan. Kedua-dua player ni yang ada shoot dalam perlawanan ni, and kedua-dua player ni memang bila dapat bola, attacking wise bagus gila. Boleh combination play, link up dengan sangat baik, 1-2 passes, penetrate sebagainya. Tapi why you put Dilan on the left wing, not as a striker or as a number 10? Put him in central will be bombastic sebab dia adalah seorang striker. Tapi letak dia winger, nasib baiklah ada Adi Raub yang tolong kan. Adi Raub pun semalam berapa banyak pergerakan dia lakukan, tapi untuk dia jaga Sadir Ramdhani is very difficult lah kan, in terms of defensive wise. Sebab midfield pun hauk semalam ke mana, tak ada. So Penang, this is not Penang yang kita kenal awal-awal itu, yang daripada segi defensif bagus gila. But this is very different Penang ya. So banyak benda lah yang mereka kena baiki. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.